Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia baru kalau dengar orang tak bagi salam, tak jawab salam kuat ni, dia main nak datang bersin lah apa semua, tak jadi. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Semangat, alhamdulillah. Sebab nampak orang ramai, tapi kalau jawab salam ni slow tu something wrong tu. Nak bagi tahu saya ke, saya berpuasa ustazah, saya pun puasa juga kan. Saya qiyamul lail ustazah kan, insya-Allah semua kita ni faham bila sebut je Ramadan itulah amalan kita sepanjangnya. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita kenang siapa sahaja yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah kabulkan doa-doa kita untuk mereka. Allah lapangkan barzah mereka menjadi taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati Allah, ada Ramadan tahun ini berasa sayu, sedih, pilu kerana selalunya orang yang disayang itu berada di depan mata. Kalau tidak pun boleh telefon saling bertanya, mak buka apa malam tadi, anak makan apa tadi. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala jemput pulang sebelum sempat berRamadan bersama kita pada tahun ini. InsyaAllah tidak ada pisah-pisahnya lagi kita dengan mereka. Ketika pulang ke kampung akhirat kelak, itulah di dalam syurganya Allah yang kekal abadi. Sentiasa niat begitu. Nampak apa saja kesukaan dia, nampak bekas-bekas pakaian dia, nampak kat mana tempat dia suka dulu, berbuka puasa, bersahur, apa makanan dia, sudah pasti semua tu akan menghidupkan jiwa kita. Dan kadang-kadang sangat insaf kerana ketika adanya mereka dulu kita tak berapa menghargai sangat pun. Tapi bila telah tiada, semua kita teringat-ingat. Jadi dalam keinsafan itu, kita perbaiki hubungan kita dengan siapa saja yang sedang ada. Kadang-kadang baru 15 hari Ramadan dah mula kecil hati dengan orang tu, kawan ni, sebagainya. Sedangkan Allah nak tengok momentum Ramadan kita sampai ke penghujung, bahkan semakin indah apa sahaja ibadah yang Allah perintah kepada kita. Walaupun jasad dah semakin lemah, kita nak bagi tahu dengan Allah, tetap kita berhauqalah. Memang aku ni lemah ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Bantu aku, berikan kekuatan untuk kekal beramal salihat pada Ramadan ini sampai ke penghujung. Bahkan insya-Allah apa saja amalan dalam Ramadan yang kita boleh bawa keluar daripada Ramadan, kita masih terus-terusan semangat untuk berbuat. Ini yang kita nak, sebab kita nak sangat dianugerahi convocation taqwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bunyi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi untuk yang hidup kita hadiahkan Fatihah, untuk yang mati kita hadiahkan Fatihah dengan niat-niat kebaikan. Yang hidup bertambah-tambah amal salihat, yang mati diterima amal salihat yang pernah mereka lakukan, dan orang-orang saleh ini menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bersatu, tidak ada tempat yang lain yang paling indah kecuali jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekejap ya, saya tak nampak. Mana Kak Nazar tadi? Keluar.
Dia tak share lagi ni. Tak share lagi. Dalam bagi link dekat dalam Padmat ni. Link dalam Padmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Menanti tepat jam 9.30. Okay, sebab ada kawan-kawan yang tengok itinerary, Ustazah start bercakap 9.30 ni, maka kita datang lambat-lambat sikit lah. Tapi bila disampai sini tengok orang dah ramai dah, khusyuk dah, keluarkan kertas, pen, semua nak mencatat. Jadi untuk mengambil tepat 9.30 ni, saya nak mengajak semua yang dah hadir awal, yang ada wuduk siap-siap, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah. Rugi orang yang dalam wuduk yang lengkap sempurna, kita menutup aurat, niat untuk sampai ke dalam rumah Allah. Tak mesti Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Dan kita dipilih oleh Allah, berpijak kaki kita di mana-mana rumah Allah di atas muka bumi ini, niat untuk iktikaf. Itu ibadah khusus. Ibadah khusus yang kalau kita maksud khusus tu, kita duduk saja di dalam rumah Allah, belum lagi baca Quran, belum lagi bersolat, belum lagi buat solat-solat sunat, belum lagi buat kebaikan-kebaikan yang lain, dah dapat pahala iktikaf. Ada orang duduk dalam masjid, solat baru dapat pahala, baca Quran baru dapat pahala. Tapi kita masuk saja, duduk diam, dah dapat pahala. Hatta tidur dalam diam iktikaf tadi, mudah-mudahan tidurnya kita juga dalam kemuliaan Allah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita niat iktikaf. Sebelum kita start betul-betul majlis ilmu kita ni, saya nak mengajak untuk zikir taubat nasuha. Sama-sama ya. Ini semua orang hafal insya-Allah. Tinggal lagi kadang-kadang kita tidak menghayati terjemahannya. So ini lebih kepada nak tahu apa maksud yang selama ini kita zikirkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasa mendengar, biasa kita alunkan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, lafaz astaghfirullah rabbal baraya. Ini adalah kata-kata yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sesungguhnya. Dalam bulan Ramadan, waktu kita menanti berbuka puasa, saya kempen di mana-mana para muslimat. Inilah pengurus-pengurus dapur yang dimuliakan Allah dalam bulan Ramadan. Sama ada wanita berkerjaya, memang suri rumah, suka tak suka, kitalah yang akan menguruskan hal makan, pakai di rumah kita. Jadi Ramadan sedikit berbeza. Ya, ada kadang-kadang keluarga yang ketika waktu makannya susah nak kumpul semua. Kecuali Allah rezekikan kita dengan just stay at home.
2 tahun lebih yang lepas. Betul kan? Simak dirahmati Allah, rasa macam syok, semua 6 orang anak semua ada depan mata. Tapi ketika itu kita terjerut rasa, susahnya nak keluar ke sana sini. Pun kita masih tak bersyukur. Hari ini apabila kita berbuka puasa dah 15 hari, kita tak nampak seorang anak depan mata kita dah mula rindu suasana PKP balik. Masya Allah, tabarakallah, beginilah kita sebagai manusia. Jadi banyak yang perlu kita istighfarkan kepada Allah. Sambil kita bersiap-siap di hadapan dapur, menyiapkan juadah berbuka puasa, daripada kita menjerit-jerit orang yang kadang-kadang kita jeritkan tu buat tak tahu, buat tak dengar saja. Akhirnya yang buat urusan dapur tu tetap kita seorang juga. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, perbanyakkan istighfar ketika itu. Lantunkan suara kita, kan, daripada kita membuka TV hiburan yang tak apa-apa, radio yang tidak ada hujung pangkal ceritanya, kita pun dengar sekali gosip-gosip tak apa-apa, kitalah yang menyanyi sendiri, kita yang cari hiburan jiwa sendiri. Ini antaranya, bukan nak dengar suara jiran mana yang paling sedap. Janganlah kalau kita menyanyi astaghfirullah rabbal baraya dekat dapur, dah tahu orang kat sebelah tu dengar suara kita pun kuat-kuat mendayu-dayu pula. Tak. Sebab kita hanya nak mendidik, melatih jiwa kita sendiri, bertukar daripada hiburan-hiburan laga yang tak disukai oleh Allah kepada hiburan-hiburan yang disukai oleh Allah. Tapi kadang-kadang hanya lisan, kita tak rasa pun ketika kita beristighfar, sedangkan lafaz pertama astaghfirullah rabbal baraya, aku mohon ampun ya Allah, wahai penerima taubat. Minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita minta ampun sebab Allah tahu sifatnya Allah itu sendiri adalah memberi pengampunan. Duduk pula dalam Ramadan yang digelar sebagai bulan maghfirah. Bulan maghfirah adalah bulan yang memang Allah tunggu-tunggu kita minta ampun daripada Allah. Jadi saat nak tunggu minta ampun atas sejadah, berapa lama sangat kan ibu-ibu dirahmati Allah. Bayangkan kita menunggu waktu berbuka puasa, waktu yang mustajab doa. Kita tak tahu nak doa panjang-panjang. Kalau duduk atas sejadah waktu tu pakai tak makanlah keluarga kita. Jadi sambil-sambil kita menyiapkan juadah, itulah istighfar perbanyak. Dah rasa bosan pula, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tukarlah, kita buat tarannum ke, kita buat nasyid-nasyid ke, macam tadi, astaghfirullah rabbal baraya. Dia kadang-kadang selalu orang tanya dekat penyanyi kan, tanya macam mana suara hang boleh sedap, apa rahsia, makan apa, tips apa. Sebenarnya sebab skill, dia latih hari-hari. Jadi ibu-ibu yang selalu menyanyi kat dapur tu pun tukarlah daripada lagu tak apa-apa tu, cuba nasyid, selawat. Dan kalau kadang-kadang orang mengaji Quran selalu klaim, tanya kepada guru-guru dia, macam mana saya nak panjang suara, nafasnya pendek lah ustaz. Banyakkan qasidah-qasidah, selawat-selawat, lagu-lagu macam ni, dengar ikut, dengar ikut, dengar ikut. Selalu hari-hari, baby, cucu yang kita duk nyanyikan hari-hari tu pun, kalaulah dia boleh bersuara, tak samalah suara mak tok dengan yang mula-mula nyanyi dulu. Dulu mula-mula nyanyi macam semput-semput je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama bila baby tu dah lepas 40 hari, dia pun kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersambung-sambung bertali arus, nafas dah mula panjang sebab hari-hari. Begitulah Quran. Semalam dalam kereta, saya dengan sahabat khidmat muslimat dirahmati Allah sembang satu benda. Ada golongan profesional, orang hebat-hebat ni, gaji besar-besar, diajak tadarus Al-Quran, Masya Allah, sangat bercinta. Alasan dia susah lah, payah. Alhamdulillah Allah izin tahun ni saya berjaya memujuk kumpulan itu. Jomlah, bila lagi kita nak start. Daripada saya mula kenal grup ni, daripada dulu mengajinya hanya seminggu sekali. Kononnya sebab sibuk sangat. Ramadan kita paksa, tiap Ramadan pun saya pujuk paksa. Masih tak boleh start, 3 hari jalan, tak boleh ustazah, meeting sana sini sibuk. Tahun ni secara online sahaja tengah hari 12.30 sampai 1.30 kita buat. Dan mana yang tak habis, contoh lagi 3-4 muka surat sebab dah tiba masuk waktu kerja, saling semak. Ustazah dah offline dah, saling semak dengan kawan yang duduk meja sebelah. Ataupun paling teruk pun habiskan satu juzuk tu baca sendiri di meja masing-masing. Sebelum balik rumah, percayalah sempat kalau kita dah berniat.
Hari ni malam tadi mereka laporkan pada saya, alhamdulillah ustazah, kami dah masuk juzuk yang ke-17. Sebab sepanjang ustazah di Kedah, ustazah tak boleh join mereka 12.30 sebab saya ada kuliah di pejabat. Subhanallah. Dan mereka orang-orang bijak ni, entah Google daripada mana, mereka share. You all cuba tengok ni, I dapat satu sumber ni, rupa-rupanya budak ni hebat baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, mudah sangat dia membaca Al-Quran, sebab Al-Quran ni adalah satu terapi. Kita baca Al-Quran tak sama macam kita baca tulisan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, daripada kiri ke kanan. Quran dibaca kanan ke kiri, ia sangat membantu perkembangan otak. Bayangkan kalau setiap hari kita baca banyak, macam yang ustazah paksa kita tadarus. Walaupun lisan kita tak baca, kita semak bacaan orang, kan kita membaca daripada kanan ke kiri. Itu satu perkara yang sangat baik, yang kita tak tahu apa yang ada dalam sistem tubuh kita yang Allah telah ciptakan khas. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, panjang mereka berbahas kan, macam-macam lah istilah-istilah sains mereka keluarkan. Orang-orang bijak, saya pun intai sikit-sikit. Last dia dah habis berbahas tu, ustazah pun kata, tahu tak apa? Maknanya dia kata dapat Quran, patutlah I tengok ada anak buah tu dia dapat Quran, dia tak ambil SPM pun, tak belajar sekolah menengah pun, tapi dia buat SPM hanya dalam tempoh 6 bulan, dia dapat 8A straight. Bayangkan, dia tak belajar tingkatan 1, 2, 3, 4 di sekolah menengah, tapi dia dapat jawab SPM dengan baik. Dia sebab apa? Sebab hari-hari dia baca Al-Quran. Jadi otak dia ni laju, lebih cekap berbanding orang lain. Jadi mereka yang dah dewasa ni berbahas. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, benarlah sains dan Islam tak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita memisah-misahkan dia, itu yang kita fikir secara logik saja. Subhanallah. Jadi bila kita sebut kalimah astaghfirullah rabbal baraya, hari-hari faham pula apa ertinya, rupa-rupanya kita sedang merayu-rayu dengan Allah, maafkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Bulan berkat pula, bulan yang memang Allah suruh kita minta ampun pula. Masya Allah, tabarakallah, ibarat almarhumah bonda saya kata dulu, ibarat orang bermancing. Kalau sekali campak umpan, lepas tu dah give up, tak dapat dah ni, balik memang confirm lah tak dapat ikan. Tapi dia duduk situ 3 jam, 300 umpan dia hantar, paling kurang insya-Allah 3 ekor mesti dapat. Dia maknanya jangan putus asa, terus-terusan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Dan disambung lagi, astaghfirullah minal khataya, aku mohon ampun ya Allah dari segala khata', salah silap dosa yang aku lakukan. Kita akui dulu nama Allah tadi yang Maha Pengampun. Bila kita kenal nama-nama Allah, kita rasa subhanallah. Kenal dengan tak kenal ni kadang-kadang aura dia lain kan muslimat. Ni ada yang datang mungkin dah bawa hadiah siap-siap. Sebab hari ni nak jumpa ketua muslimat masjid tu, itu kawan sekolah saya dulu, lama dah tak jumpa. Nak bagi hadiah lah kat dia. Tapi kita tak mampu nak bawa 50 beg hadiah untuk bagi kepada semua yang hadir. Kita pun senyap-senyap. Kak Jah, contoh. Nanti nak jumpa kat tepi kereta saya ya. Sebab dah lama tak jumpa Kak Jah, nak bagi hadiah dekat Kak Jah. Contoh muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita kenal dia. Masa bersalam tadi pun Masya Allah rasa rugi, tak pandang mata, tak berdakapan, sebab dah lama tak jumpa. Tapi kadang-kadang ada orang datang ke masjid kecil hati, mentang-mentang saya bukan AJK masjid ustazah, mentang-mentang lah saya bukan ketua muslimat, dia pandang saya sebelah mata pun tidak, tangan kat saya, mata kat orang lain. Saya minta maaf ibu-ibu kalau ada akhlak saya yang begitu. Sebab saya balik rumah saya akan teringat, kalau teringat lagi makcik yang tudung hijau tadi, orang tengah kaluk-kaluk, dia sibuk nak salam, saya tak pandang mata dia. Saya rasa macam bersalah, macam berdosa. Sebab apa? Sebab bila kita bersalam, kita pandang mata orang tu, mudah-mudahan kita tak melakukan dosa besar. Apa saja dosa-dosa kecil kita digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di situ dari mata turun ke hati, ada kasih sayang. Jadi kalau kita datang majlis-majlis, kenal ke tak kenal, ini saudara se-Islam aku ni, kan duk mana ya, macam pernah jumpa. Subhanallah, ada sembang sikit. Muslimat dirahmati Allah, ini kasih sayang. Okay, kita bawa daripada hati kita, insya-Allah kita nak bagi tahu saya sayang awak kerana Allah. Sebab kita sama-sama bersyahadah. Kita solat memandang ke arah kiblat yang sama.
Kita bercita-cita untuk masuk ke dalam syurga yang sama. Masya Allah. Jadi ini kalau kita bawa di mana jua, insya Allah harmonilah kehidupan seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah. Ambil lagi, Rabbi zidni ilman nafi'a, tambahkan kepadaku ilmu yang berguna. Tiap hari, subhanallah, kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berguna bukan saja untuk diri kita, tetapi juga untuk seluruh umat ini. Ilmu yang berguna, muslimat dirahmati Allah, bukan mesti dapat daripada Quran, hadis. Sudah pasti ini rujukan utama kita. Tetapi juga dengan kita berkawan dengan sesiapa. Jiran rumah sebelah kanan, pagi-pagi mesti dia siram pokok bunga. Aku ni patutlah bunga aku pakai layu. Memang tak setiap pagi aku siram ni. Kita dapat ilmu tak daripada dia? Tak payah tanya, Kak apa rahsia? Pakai baju apa? Memang aku ni pemalas tak siram tiap hari. Ilmu yang aku belajar daripada dia ni, malas macam mana pun mesti siram tiap pagi. Antara waktu jam berapa, matahari waktu macam mana. Ini ada yang kita belajar daripada pencinta pokok biasanya. Jiran sebelah kiri pula, Allah asal hantar kesui petang-petang dekat kita. Lembut sedapnya, Kak. Akak buat apa? Saya buat kesui juga, tapi keras kong pasal apa? Kita dapat ilmu buat kesui pula. Ini semua ilmu. Sebab tu setiap hari minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu lagi. Ya Allah, ada orang mengata orang ni. Kenapa satu kampung ni mengata pasal orang tu? Ya Allah bang, saya kalau duduk dalam grup tu dengan saya sekali berdosa. Rupanya kalau fikir balik, orang duk mengata dia tu, iyalah bendahari masjid bang, tapi dia pakai duit masjid untuk renovate rumah dia. Memanglah orang mengata bang, semoga tak menjadi kepada kita. Kita ni orang bagi amanah juga ni. Bendahari apa dekat pejabat. Sahabat-sahabat, tolong asingkan duit tu sungguh-sungguh. Sebab dah berlaku depan mata kita sebagai ilmu. Kalau dia buat khianat kepada apa yang diamanahkan kepada dia, jangan kata Allah, manusia pun bercakap-cakap tentang dia. Jadi jangan tambahkan dosa kita dengan bercakap-cakap tanpa menegur dan tanpa mengambil ilmu daripadanya. Memanglah Nabi SAW dah bagi tahu, jangan orang beriman ini masuk ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Kita kadang-kadang tak faham benda ni, sebab kita disuruh belajar daripada orang beriman yang lain. Kan, saudara aku ni perangai macam ni, yang baik aku nak tiru, ya Allah, yang buruk aku nak tong sampahkan. Aku berkawan dengan dia sebab dia orang yang solat awal waktu, ya Allah. Aku yang malas sembahyang awal waktu ni, mudah-mudahan menjangkitlah perangai dia tu pada aku. Aku ni, ya Allah, sangat boros, ya Allah, tapi dia tu subhanallah sehari, tiap-tiap hari mesti masuk dalam tabung RM1, RM1. Patutlah terasa berkat hidup dia, ya Allah. Inilah ilman nafi'ah. Selain sudah pasti yang kita menadah dari kitab, Al-Quran, hadis, majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Sebab terkadang dengan akhlak kita pun, ibu-ibu dirahmati Allah, anak-anak kita hari-hari dapat pelajaran. Kita cakap anak-anak kita, jangan cakap tengking-tengking dengan orang. Jangan cakap tinggi suara. Kita punya suara ni tak kontrol lagi. Dulu, kini, selamanya itulah suara kita. Hang belajar dari siapa ni cakap tengking-tengking kat orang? Kalaulah anak tu kata, takkan aku nak cakap pula mak aku ni. Cikgu kat sekolah ni lembut bahasa kalau bercakap dengan aku ni. Tapi mak dalam rumah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya copy paste. Apa yang kita buat, itulah sebenarnya yang dipandang oleh anak. Walaupun kita cakap ke anak, hang jangan tiru perangai mak ni. Kan sahabat, kita duk sedap cakap jangan tiru. Saya selalu bagi contoh. Sekarang kan banyak orang perempuan suka live itu, live ini kan. Jual makeup pun live kan, sahabat dirahmati Allah. Mestilah sebab dia nak dapat income tu, dia live. Tapi sambil dokong anak, kan dia buat live. Tengok sambil dokong anak je pun boleh 2 minit dah selesai, dia kata kan. Lepas tu nanti dia cakap ke anak dia, nanti besar jangan jual makeup macam mak tau. Kan jangan suka nak makeup. Orang perempuan jadi wanita solehah. Ni serius tak, macam mana saya boleh terklik dekat situ. Oh bagusnya aku boleh jadikan bahan ceramah. Kan dia bolehlah dokong anak tu sambil makeup je, sambil dokong anak pun dah siap. Kadang dia tutorial tudung, kan sambil dokong anak je pun dah boleh siap tudung kan sahabat-sahabat. Saya gelak je, siap tunjuk ke anak. Jangan macam ni rupa-rupanya anak tu muslimat yang kadang syok terbaca orang punya dekat Facebook tu kan. Tengok anak aku ni duk main lipstick, tak tahulah dia pergi tenyeh kat bibir dia. Kalau budak ni tak tengok mak dia letak lipstick dekat bibir, dia akan letak lipstick tu mungkin kat dahi, mungkin kat pipi, mungkin kat baju. Tapi sebab anak ni hari-hari nampak mak bubur lipstick kat mulut, betul dia bubur kat bibir, walaupun sekejap sengit sana sengit sini.
Faham tak maksud saya? Kenapa dia main lipstick? Dia tak letak dekat dahi, tak letak dekat rambut, tak letak dekat bahu. Sebab dia tahu tempat warna merah ni memang kat bibir. Tinggal lagi tak kemas lah macam mak dia buat. Jadi Masya Allah, hang belajar daripada mana ni? Mak tak ajak pun. Kemain lagi kalau marah budak-budak tu. Kan? Ibu-ibu faham ke maksud saya? Hang belajar dari mana ni? Saya macam menyampah dengar dia. Sebab apa? Sebab sebenarnya apa yang mereka tiru adalah perbuatan kita. Itu lebih nampak dan jelas dan lebih kekal dalam memori panjang mereka. Sampai kita dah mati nanti ingat lagi mak aku dulu masa kecil-kecil dulu. Dia boleh turunkan pula sikap dan akhlak kita ni kepada anak dia, yakni cucu kita. Masa tu kita dalam kubur. Bayangkan kalau perbuatan kita setiap lepas solat mesti pegang tasbih. Cucu yang baru merangkak, angkat tasbih, duduk sebelah kita macam khusyuk sangat budak ni. Tasbih. Sebab nanti bila dia besar jadi penceramah ganti Ustazah Muzayana, dia akan kata arwah nenek saya dulu, arwah mak saya dulu lepas solat mesti pegang tasbih. Kan? Anak-anak kita, mak saya lepas solat mesti ambil handphone. Dia akan tiru tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Kita nak ambil apa lagi? Saya selalu, Tuhan, aku terklik benda-benda live ni pun dapat bahan ceramah. Sebab memanglah budak akan tengok apa yang mak dia buat. Jadi minta ilman nafi'ah, aku boleh memberi manfaat kepada orang lain pun mendapat manfaat daripadaku. Ya Allah, buruk benar akhlak aku yang begini. Takutnya anak aku belajar daripada aku. Cukup-cukuplah ya Allah, bantu aku untuk buang sikap yang begini. Minta hari-hari dengan Allah. Dan kalau Allah datangkan kepada kita orang yang menguji kesabaran kita sampai jatuh air mata kita, pun kita dapat ilmu. Tuhan, aku tak nak buat sakit hati orang macam dia sakitkan aku macam ni ya Allah. Kalau aku sakit dibeginikan, kalau perangai aku macam ni menyakiti hati orang, macam mana aku nak mati dalam husnul khatimah? Itu ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Sebab tu nak masuk syurga ni bukan mesti orang yang ada PhD, Master, SPM, straight A, tak. Tapi orang yang sangat menjaga amal solehnya dan dia beradab. Ada banyak orang berilmu tetapi tidak beradab. Tetapi indahnya kehidupan orang yang tidak berapa banyak ilmunya, tapi dia cakap satu yang dia buat, yang dia dapat, dia terus buat. Satu yang dia dapat, dia terus buat. Inilah kata Imam Syafi'i rahimahullah, bukan ilmu namanya kalau ilmu dibiarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab tu Ustazah Zai paling takut bercakap hal-hal yang tinggi kepada ibu-ibu. Sebab amalan saya tak tinggi mana. Tapi kalau Ustazah Zai hari-hari sebut jangan ada hari tanpa Al-Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab walaupun sikit itu amalan kita. Jangan ada malam tanpa tahajud. Saya tak cerita tentang solat sampai bengkak kaki, itu bukan saya. Tapi ketahuilah macam tak tenang sepanjang hari kita kalau malamnya tidak ada 2 rakaat tahajud. Kerana dalam tahajud, sujud yang terakhir, tersangat lazat kita bercakap-cakap dengan Allah. Saat itu jatuh air mata, walaupun tengah dengar suami berdengkur, tidur, apa sahaja sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita cerita kat dia, dia pun tak faham apa rasa kita. Tapi kita cerita dengan Allah, lapang dada dan jiwa kita. Subhanallah, Ramadan kita sebut jangan ada malam tanpa tarawih. Yang buat sampai 15 malam tadi, percayalah, dia serah kepada Allah. Takkanlah salah satu malamnya pun kau tak terima. Ada dalam kebanyakan malam yang aku akan buat sampai penghujung selagi engkau beri hayat kepada aku ya Allah. Malamnya adalah malam Al-Qadr. Engkau angkat istighfar aku ya Allah. Engkau pandang amal solehat aku ya Allah. Sebab aku tak tahu dalam 30 malam tu mana malam Al-Qadr. Tapi kalau aku tak tinggal, pasti ada yang satu tu adalah kita terpilih sebagai orang yang beramal pada malam Lailatul Qadr. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau kita skip, alah malam ni je cuti bang, tak larat sungguh ni. Tak larat pergi masjid surau, tak larat baca Quran 1 juzuk. Tapi jangan tinggal langsung, buat di rumah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, baca di rumah. Tak semestinya yang kita buat di masjid surau tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah pembuka pintu langit Allah. Tak semestinya. Kalau kita betul-betul tak mampu nak datang ke masjid, macam mana Ustazah? Saya kalau datang ke masjid, semua orang-orang lelaki soft depan tu asyik toleh je. Sebab saya kan baru habis iddah Ustazah. Ramai pula yang ngorat saya ni kan sahabat-sahabat. Malam tadi ada seorang sahabat saya tu, Ustazah, Alhamdulillah, lepas ni Ustazah nak ajak akak gimana je akak mesti nak ikut. Aku tak ajak lagi ni, dah offer diri macam ni.
Kenapa Kak? Akak kan baru habis iddah Ustazah. Ya Allah, semoga Kak bahagia dunia akhirat. Itulah subhanallah sahabat, jaga jaga. Sebab kita tahu muslimat dirahmati Allah, wanita ini sebut saja wanita sudah terpandang aurat. Tak mesti lagi bersuara yang mendayu-dayu, tak mesti lagi paparkan aurat kita, tak mesti lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah main kenyit-kenyit mata ke orang. Wanita itu sendiri sudah aurat. Jadi jaga, hati-hati di hadapan siapa pun kita. Sebab tu pernah keluar kenyataan wanita solehah adalah wanita yang tidak dipandang dan tidak memandang. Tapi seorang Muzayyanah Abdullah nak kata tidak dipandang macam mana? Sebab sekarang ni sahabat yang hadir, yang dalam talian, cuma ketika kita berada dalam situasi itu, bagaimana Allah redha pada kita. Jaga sungguh-sungguh. Jangan bila kita dipuji, kita dah terlalu lupakan diri. Jangan bila kita dikeji, kita dah tinggalkan amal yang Allah redai. Sebab kononnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku buat baik pun orang tak suka juga. Aku buat baik pun orang duk kata juga. Hang buat baik tu kerana siapa? Kalau hang buat baik tu kerana Allah, subhanallah sahabat, kita tak luak dengan pujian atau kejian orang. Terus buat. Sebab kita sedar kita masih hidup. Dan Allah nak dalam hidup ini kita menjadi abdun, seorang hamba yang beribadah. Masya Allah. Ini Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Berikanlah kepadaku amalan yang dimakbulkan. Amalan yang dimakbulkan, yang diterima oleh Allah. Sebab kita beramal banyak, takut Allah tak terima. Macam mana kita nak tahu Allah terima Ustazah? Ni kan banyak orang tanya soalan macam tu. Subhanallah sahabat-sahabat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tak perintahkan kamu untuk buat apa. Penatlah Ustazah jadi cikgu ni. Orang cuti, kita tak cuti. Sebab saya kan cikgu jaga peperiksaan. Contoh kan. Penatlah Ustazah otak sakit jadi engineer ni. Penatlah Ustazah jadi lawyer ni. Penatlah Ustazah jadi doktor ni. Hatta suri rumah pun penat. Jangan dijadikan keluh kesah. Konon dia seorang yang penat, konon dia seorang yang puasa. Jangan dijadikan keluh kesah. Semua orang pun penat. Kalau tidak penat zahirnya, penat otaknya. Faham? Sedangkan kalau otak ni penat, sahabat akan membawa seluruh jasad turut penat. Tapi jasad penat, otaknya sihat. Tahu aku buat ni untuk redha Allah, tahu aku buat ni sedang dipandang Allah, tahu ini semua adalah bekalan untuk aku masuk ke dalam syurga Allah. Jasad dah penat ni, tapi sebab otak kata tak mau rehat kecuali di dalam syurga. Subhanallah sahabat, itulah sebenarnya yang akan menjadikan hidup dia sentiasa bersemangat nak buat. Sebab walaupun kakinya berpijak di dunia, akalnya sudah sampai ke akhirat. Selagi aku belum sampai ke akhirat yang sebenar, aku tidak akan sebut di lisan penat. Kalaulah kita dapat set minda kita begitu sahabat dirahmati Allah, sambil kita terbaring pun kita masih beramal salihat. Hang tak penat ke dari tadi aku tengok mulut hang duk kumat kami? Baca apa? Istighfar. Aku dah tak boleh berlari ke masjid. Aku dah tak boleh bagi bantuan kat fakir miskin. Aku hanya duk terbaring atas katil ni. Moga Allah terima istighfar aku. Subhanallah sahabat, tidak ada rasa penat selagi mana belum berakhir hayat kita. Jadi wanita salihah, saya selalu kempen di mana-mana, adalah yang paling meminimumkan keluhan-keluhan, keluh kesah di lisan. Percayalah. Subhanallah sahabat, rupanya menambah-nambahkan penat kita ni, kita duk sebut di bibir. Tak larat lah, sakit lah, letih lah. Itu yang akan main dalam minda kita. Kan? Pasal apa tak lama tak nampak hang kat masjid? Aku tak larat lah ni sahabat. Tapi kat rumah dia bersilat serupa tu juga. Tak larat. Semalam aku datang rumah hang, pasu tu duk ujung tu. Siapa pindah duk ujung sana? Aku tak ada apa nak buat kat rumah ni. Aku angkat pasu tu pindah sana. Oh, di masjid tak larat pula. Kan sahabat? Sebenarnya sebab dia tak bawa otak dia untuk melaratkan diri ke arah itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita biasa jumpa manusia macam ni. Tak larat sedia dekat lisan tu. Tu orang Kedah cakap macam tu kan. Jadi tak larat sedia. Sedia tu saya cukup suka dengar kan. Sedia tu maksudnya macam mana? Memang sentiasa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau kita hentikan keluh kesah, mudah-mudahan amalan maqbulah. Amal kita ni walaupun sikit, Allah terima. Amal kita sikit terima. Sebab semuanya kita serah pada Allah. Tidak ada keluh kesah.
wa wahabli rizqan wasi'a, kurniakan kepadaku rezeki yang meluas. Ini sambil tadi Ustazah kata zikir-zikir ni, nasyid-nasyid ni sambil kita buat kerja di dapur. Mak pergi kerja dulu, ayolah elok-elok pergi kerja tu. Mak tengah basuh pinggan ni, basuh pinggan 1 ke 20, ingat anak yang baru pergi kerja tadi. Ya Allah, baru start kerja, ya Allah, dekat syarikat Cina pula. Luaskanlah rezeki dia, jangan sampai tak boleh sembahyang. Bagilah bos dia faham walaupun bos dia bukan orang Islam, ya Allah. Kan hati ibu begitu kan? Ada je sahabat saya rahmat Allah. Mak saya dulu, mak tolong doa kau ni setiap kali jumpa doa. Mak tahulah, mak tengah goreng ikan pun nampak muka kau. Macam mana pula ni tengah goreng ikan pun nampak muka kau. Dulu kita tak menghayati sangat. Tetapi bila dia tak ada, muslimat dirahmati Allah, apa maksud seorang ibu? Aku goreng ikan pun nampak muka kau, aku sidai kain pun aku nampak muka kau. Maknanya apa, muslimat dirahmati Allah? Seorang ibu tak ada satu saat yang tidak mendoakan anaknya. Tapi seorang anak, hatta kematiannya, berapa banyak kita teringat rindu, hanya teringat makanan masakannya, hanya teringat air tangannya, kita tak teringat benda lain. Rindu dengan ibu, rindu dengan ayah, rindu dengan suami, percayalah itu adalah anugerah Allah. Tak semua orang diberikan rasa rindu yang begitu, tak semua orang. Ada orang walaupun ketika mak ayahnya hidup dulu, dia betul-betul anak soleh-solehah yang super-super taat. Bila mati, ibarat lega dah tak jaga mak ayah sakit. Dia tak sebut kat lisan, tapi rasa lega dah. Tak ada dah bebanan yang satu tu. Bila ada lega ni, kita risau, kuburnya pun kita tak ziarah. Ingat untuk mendoakan pun tidak. Kesian ibu dan ayah tu. Sebab tu ibu-ibu, hari ni kita direzekikan mendapat anak yang super taat dengan kita. Terus doa. Belum tentu kita mati nanti kita dapat doa daripada dia. Faham ya? Tetapi anak yang hari ni tidak taat kepada kita, terus doa. Sama macam doa kita dengan anak yang paling kita sayang. Sebab apa? Penyesalan dia tak taat kepada kita ketika hidup, dia rindu nak balas baik kita masa kita hidup dulu. Masa maknya hidup dulu, sahabat-sahabat rahmati Allah, tak ada duit cari mak. Apa semua masalah cari mak. Mak dah mati, adik-beradik pun tak nak tolong aku. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lalu penyesalan tu bawa dia jumpa ustaz. Ustaz, sekarang saya dah ada gaji, dah ada kerja. Dulu saya menyusahkan mak saya ustaz, macam mana saya nak tolong mak saya? Duit gaji saya tak boleh kongsi dengan mak saya. Ni kamu buat harta wakaf atas nama arwah mak kamu, besar pahala. Kamu ziarah kawan-kawan mak kamu, kamu hadiahkan apa yang kawan-kawan mak kamu suka. Makcik ni kain batik, dulu kan makcik selalu pergi masjid dengan mak saya. Ya Allah, bagusnya kamu. Makcik ingat lagi dulu kamu ni, yang mak kamu banyak menangis dekat makcik ni sebab kamulah. Tapi hari ni abang kakak kamu yang lain pergi mana dah makcik tak pernah jumpa. Tapi kamu ni tak pernah lupa dengan makcik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mak kita sedang senyum di alam kubur. Sebab kita tak beri bahagia kepada dia, tapi kita membahagiakan orang-orang yang mak ayah kita suka ketika hayatnya. Sahabat-sahabat faham tak? Kenapa saya sangat terkesan bila kita sebut begini? Sebab makin lama kita makin berpisah dengan orang-orang yang kita sayang. Sama ada kita ditinggalkan ataupun kita meninggalkan. Jadi kalau kita punya rasa jiwa yang begini, percayalah, doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, Rabbighfirli wali walidayya, kita akan minta dengan kesungguhan, bukan di lisan sahaja. Ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah. Datang pula dalam minda kedua orang tuaku yang arwah ayah aku dulu tak solat ya Allah, tapi engkau ampunkan dia ya Allah, ampunkan dia. Mak aku dulu tak tutup aurat ya Allah, engkau ampunkan dia. Sahabat, kita tak tahu syafaat yang mana yang akan datang kepada mak ayah kita di alam kubur, asbab doa kita yang bersungguh-sungguh. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Benar, kita kena minta ampun untuk kesalahan diri kita sendiri. Tetapi terkadang ada sesuatu yang diangkat hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana doa orang lain kepada kita. Khususnya doa anak soleh dan solehah. Jadi rupanya doa yang paling ikhlas itu datang daripada siapa? Orang yang paling menyesal masa kita hidup dulu dia tak buat baik, kita dah mati baru dia nak hidupkan kita balik, nak korek kubur mana tak boleh. Jadi dia akan orang yang paling ikhlas. Ya Rabb, aku seperti orang yang sejuk, senang, tenang di alam transit, alam barzakh ni. Doa dari siapa ya Allah? Doa daripada anak yang paling menderhakaimu dulu.
Kita tak tahu ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi jangan beza-bezakan. Semua ini adalah pelajaran besar, rezeki yang besar. Anak cemerlang pun rezeki, anak tak cemerlang pun rezeki, semua ini adalah rezeki. Kerana Allah beri ujian itu saat kita hidup. Allah tak beri ujian itu saat kita mati. Kalau kita pandang semua ni, kita akan syukur dengan apa yang Allah beri. Dan tidak berani nak berkeluh kesah. Pasal apalah ni degil sangat ni. Tak berani. Sebab tu sebelum Ramadan, ada seorang ibu khatamul Quran. Dia jumpa saya, ustazah, tolong makcik ustazah, bagi satu ayat. Macam mana makcik nak tenang hati? Seorang anak makcik ni tak sembahyang, degil sungguh lah ustazah. Saya cakap beria sungguh makcik ni cakap anak dia degil ni. Dia ikut saya sampai kereta. Ayat apa ustazah? Makcik hafal, alam nasyrah laka sadrak ilal akhir hafal. Dalam solat baca cik, di luar solat baca, terkenang anak tu baca, minta Allah lapangkan dada dia, minta dia diberi oleh Allah kesempatan untuk mentaati ibu ayahnya. Jangan ada penyesalan selepas maknya mati baru nak mentaati mak. Jangan. Cik, tapi sebelum, takkan ayat tu je ustazah, yang lain ada. Dia makcik-makcik suka macam tu. Dia nak lagi ayat apa kan. Ustazah pun nak cakap, aku ustazah ke engkau ustazah? Aku pun baca ayat tu saja. InsyaAllah Allah bagi ni. Nak bagi yang lain tak apa ni, terang je. Nak bagi yang lain apa? Sebab kita tengah nak masuk kereta, dia tanya ayat apa pula aku nak bagi ni. Tak ada pengalaman pula anak degil. Siapa yang kenal tahulah pasal apa ustazah tak ada anak degil kan sahabat. Aksen sungguh ustazah tak lalat ni. Anak dia saja hebat-hebat. Kan tak ada anak degil langsung. Sebab saya memang Allah tak bagi anak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, syukur. Jadi bagi yang baru kenal, tu dia ustazah ni patutlah tak ada anak degil kan. Sebab anak degil pun tak ada, anak cemerlang pun tak ada. Anak-anak orang Islam ni lah anak-anak saya. Mudah-mudahan baik-baik belaka. Amin. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak cerita, kalau bersungguh begitu cara dia sebut anak dia degil, saya kata kerana mulut yang beginilah degil anak tu susah untuk dihilangkan. Jadi saya cakap, cik, tolong berhenti sebut anak tu degil. Itu saya sebut. Menangis dia ibu-ibu dirahmati Allah. Jangan sebut bersungguh-sungguh. Ya, makcik tak sebut pun Allah tahu anak tu degil. Allah tahu. Sebab tu orang Melayu ni hebat kan. Dia buat apa? Anak bertuah ni. Kan orang Melayu mengajar bahasa tu. Anak bertuah ni. Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, cuba baca biodata hidup dia sahabat-sahabat. Dia tu memang senakal-nakal budak masa dia kecil-kecil dululah. Berbanding adik-beradiknya yang lain. Ini mak dia punya cerita. Subhanallah. Tapi setiap kali dia buat jahat, mak dia kata, aku sumpah kau jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah Tuhan. Imam Sudais punya cerita. Saya mula-mula dengar, Masya Allah, aku belajar sesuatu ni. Aku sumpah kau jadi imam Masjidil Haram. Sahabat-sahabat, janganlah pula lepas ni balik, aku sumpah kau jadi agung. Aku nak merasa juga duduk istana. Kan masalah sungguh orang Kedah ni. Jadi ustazah, imam Masjidil Haram rasa mustahil ustazah. Dah queue ramai dah dekat Mekah tu nak jadi imam Masjidil Haram. Saya nak tiru Imam Sudais ustazah. Aku sumpah hang jadi imam Masjidil Haram. Seluruh Taman Peruda ni duk sumpah anak macam tu, memang tak ada jadi imam Masjidil Haram lah. Sebab ramai sangat kan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia tukar, aku sumpah hang jadi agung. Kan sahabat dirahmati Allah. Mak pun nak merasa juga duduk istana. Maksudnya jangan sebut yang tak baik untuk anak-anak tu ibu. Ni saya merayu dengan sangat. Sebab saya tengok degil sangat ustazah. Kalaulah ibu ni tukar bersungguh begitu ketika bercakap dengan Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada anakku yang satu itu ya Allah. Kalau tak sama solehnya macam anak orang lain, paling kurang macam abang sulung tu yang mentaati aku ya Allah. Bantu mudahkan urusan dia ya Allah. Kita minta sahabat ubah dulu yang tu ya cik. Nanti saya datang lagi ya cik bagi tahu anak tu jadi macam mana. Agaknya dia tersedar, muslimat dirahmati Allah. Dia tak tanya dah ayat apa nak baca ustazah, ayat apa dah nak baca. Sebab teramat bersungguh-sungguh. Ibu-ibu jangan keluar perkataan sangat saat marah. Sebab biasanya ketika marah emosi kita berkumpul. Lantak hang nak jadi apa. Walaupun sekali kita sebut. Sahabat-sahabat, kita merajuk dengan anak kita, lantak hang nak jadi apa. Lepas ni kita berdoa, selamatkan anak aku ya Allah, terhijab. Kerana hati kita tadi sudah terselit dengan kata-kata rajukkan daripada apa yang anak bicarakan.
Sahabat dirahmati Allah, kita bertanya-tanya kepada Allah kenapa doa kita tidak makbul lagi, tapi sebenarnya semua itu adalah perbuatan kita sendiri. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita tutup dengan wa tub alaina taubatan nasuha. Terimalah taubat kami dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Dah tahu kita buat salah, kita terus bagi tahu dengan Allah, saat ini aku nak berhenti ya Allah. Berhenti itu bukan bermaksud tak buat. Ya, tak buat tu bagus. Tapi kalau boleh, ingat pun jangan. Ingat pun jangan. Maksudnya bila kita jumpa kawan-kawan kita, jangan ulang cerita-cerita saat kita bermaksiat. Hang ingat tak masa kita duk usik anak dara orang dulu tu? Kan biasa orang sembang-sembang macam tu. Aku ingat hampir londeh kain dia, memang hang jahat sungguh dulu ni. Tak boleh mengulang cerita tersebut. Kerana bila kita bergelak ketawa mengingat kembali dosa itu, sebenarnya kita tak ubah macam orang yang sedang berbuat dosa itu. Kita merasa lazat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita benar-benar bertaubat. Orang ingatkan kita dah tu hal-hal lama dulu, tak payah ingat lagi lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini kita kena kempen dalam masyarakat. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat tak tahu, gurau tu boleh, tapi jangan semua benda nak diguraukan. Hal yang menjadi dosa kesukaan iblis dulu, kita ulang-ulang lagi, dicucuk oleh iblis. Hang dulu buat jahat tu berapa tahun? 20 tahun kan? Hidup gemuk, sihat, elok je pun, tak ada apa pun bala yang berlaku. Lah ni hang sembahyang sampai kuruh kering, aku tengok macam tu. Anak hang tak baik juga pun. Kadang-kadang lagi sembahyang, lagi besar ujian Allah pada hang ni. Betul tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab ada satu makhluk yang suka menyucuk kita. Maka taubatan nasuha ini, apatah lagi buat, ingat pun kita tak nak. Semoga kita ini dapat kekuatan seperti itu, lalu kehidupan perjalanan kita ke akhirat, meninggalkan dosa maksiat di belakang, hanyalah amal salihat. Ya Allah, kalau besok aku dihidupkan, jangan sampai Engkau tak terima taubatan nasuha aku ya Allah. Jangan sampai aku lemah untuk berbuat ketaatan kepadamu ya Allah. Sampai ke tarikh aku dimatikan hanya amal salihat, tanpa ada rasa penat. Ni yang kita nak buat. Fa iza faraghta fansab. Ada satu masa lapang, masa kosong, kita gagahkan diri kita untuk terus berbuat amal salihat. Ini keindahan-keindahan yang mampu mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Ibu-ibu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tadi ustazah kata ustazah nak buat apa? Sementara tunggu 9.30, nak buat muqaddimah dalam nasyid tadi kan. Tiba-tiba saya tengok jam pukul 10 dah. Ya Allah, macam itulah muqaddimah pada hari ini kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita sebut banyak sangat hal